Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyakira Lisa binti Syamsuddin dari kelas PMSK 2. Terutama sekali saya ingin berterima kasih kepada Encik Awang kerana sudi meluangkan masa untuk melihat pameran kami. Untuk pameran kali ini, saya menghasilkan video pendek atau animasi ringkas untuk sesiapa sahaja yang ingin belajar tentang kesantunan berbahasa. Dalam video ini, saya menekankan 3 aspek, iaitu gaya kesantunan berbahasa, kesantunan berbahasa dalam sistem bahasa, dan yang ketiga, isu dalam kesantunan berbahasa. Cara penggunaannya, murid-murid ataupun sesiapa sahaja boleh mengakses video ini daripada pautan YouTube saya. Seterusnya, mereka perlu melihat dengan teliti dan faham apa isi kandungan dalam video ini. Yang pertama ialah pengenalan kesantunan berbahasa. Jadi, murid-murid atau sesiapa sahaja yang ingin belajar itu boleh membaca atau apa yang dihuraikan dalam video ini. Aspek pertama iaitu gaya kesantunan berbahasa. Di sini saya jelaskan dengan terperinci apa itu gaya kesantunan berbahasa dan saya juga sertakan contoh ringkas untuk lebih memahami. Seterusnya, kesantunan dalam sistem bahasa. Terdapat 4 sistem bahasa iaitu binaan kata, binaan ayat, sebutan dan intonasi, dan ejaan dan tanda baca. Di mana murid boleh membaca dengan teliti dan faham apa itu sistem bahasa. Dalam video ini juga saya sertakan contoh yang ringkas untuk lebih memahami dan dapat lebih mendalami apa itu kesantunan dalam berbahasa. Yang terakhir ialah isu-isu dalam kesantunan berbahasa. Terdapat 4 isu yang saya tekankan dalam video kali ini. Yang pertama, salah guna imbuhan. Yang kedua, guna bahasa kasar dalam media sosial. Yang ketiga, guna singkatan berlebihan. Dan yang keempat, lupa beri salam atau sapaan. Kesimpulan. Selepas daripada menonton video pendek tersebut, pelajar ataupun murid boleh mengakses kuis digital ini untuk mengukuhkan lagi pemahaman tentang kesantunan berbahasa. Cara penggunaannya, murid perlu mengakses terlebih dahulu link yang telah diberikan. Seterusnya, pelajar atau murid tu perlu meletakkan atau mengisi nama dan tekan untuk menjawab kuis. Contohnya, apakah maksud kesantunan berbahasa? Terdapat 10 soalan ringkas yang saya sediakan dalam kuis ini tentang kesantunan berbahasa. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan penghasilan produk tugasan 2 bagi subjek BMMB 1144.
Bagi tugasan ini, saya telah menghasilkan satu produk yang saya namakan Bahasa Santun Jiwa Harmoni. Dalam penghasilan produk ini, saya telah masukkan objektif bagi matlamat yang ingin dicapai di akhir pembelajaran melalui bahan yang telah saya hasilkan ini. Seterusnya kita masuk pula topik yang ingin saya terangkan dalam penghasilan produk saya, yaitu gaya kesantunan berbahasa. Amoy, awalnya kamu sampai. Melalui visual ini, yaitu penerangan mengenai bahasa terbalik, saya telah memasukkan video atau grafik agar murid-murid yang melihat bahan pembelajaran ini mereka dapat memahami dengan lebih mendalam kerana mempunyai visual yang menarik dan boleh membina imajinasi mereka dan membayangkan bahawa situasi bahasa terbalik itu bagaimana. Ini saya tunjukkan pula beberapa contoh yang lain. Rina, awak mesti rajin kerana Untuk bahasa kalau kiasan. bulan jatuh ke riba. Alamak. Alhamdulillah. Seterusnya peribahasa. Terima kasih sebab tolong kumpulkan maksud. Sebagai penutup majlis kita Dan hari ini, untuk pantun. terimalah pantun ikhlas daripada saya. Selamat Lepas pagi. itu untuk bahasa sapaan. Aina, apa? Seterusnya untuk pengurusan air muka. Bagi topik kecil pengurusan air muka ini, saya memasukkan satu kuis untuk menguji tahap kefahaman murid-murid apabila mereka telah membaca nota yang telah saya tulis pada bahan pembelajaran ini. Mari kita lihat sama-sama. Ini merupakan website Quizzes. Cara bermainnya adalah seperti ini sahaja. Melalui permainan ini, murid-murid hanya perlu memilih mana satu jawapan yang tepat bagi soalan yang tertera pada halaman ini. Baiklah, saya teruskan pula. Untuk pengajaran yang seterusnya ialah topik kesantunan berbahasa dalam sistem bahasa. Dalam topik ini saya telah menyediakan nota-nota yang singkat agar murid-murid dapat memahami dengan baik. Seterusnya saya juga memberikan link kuis agar murid-murid dapat bermain dan menguji kefahaman mereka. Sebagai contoh, kuis seperti ini. Seterusnya, sama juga dengan binaan ayat, saya memasukkan nota-nota yang ringkas. Seterusnya, saya memberikan permainan yang sangat menarik, yaitu melalui website WordWall. Seterusnya, sama juga dengan sebutan dan intonasi. Ada juga masa bagi murid-murid untuk bermain kuis. Seperti ini. Melalui permainan ini, murid-murid disuruh untuk menekan pada bahagian ini, yaitu spin it. Dan murid-murid akan diminta untuk melakonkan atau bercakap menggunakan ayat yang telah disediakan pada halaman ini. Sebagai contoh, meminta maaf dengan sopan. Contoh ayatnya, saya minta maaf atas kesilapan saya tadi. Jadi melalui
permainan ini, murid-murid dapat mengaplikasikan cara sebutan dan intonasi yang betul untuk kehidupan seharian. Baiklah. Seterusnya, ini merupakan nota bagi ejaan dan tanda baca. Saya sertakan juga kuis dengan tujuan mengukur tahap kepahaman murid juga. Seperti ini. Baiklah, saya beralih pula kepada pengajaran saya yang seterusnya, yaitu isu kesantunan berbahasa. Dalam isu kesantunan berbahasa ini, bahan yang telah saya sediakan ialah QR code, di mana murid-murid dapat mengimbas QR ini, dan apabila mereka telah mengimbas QR ini, mereka akan terus masuk ke website di mana berita-berita dan gambar-gambar contoh isu yang telah dikemukakan, yaitu contoh isu bahasa. Seterusnya sama juga dengan isu budaya, dan yang akhir sekali isu sosial. Di samping itu, saya juga melakukan pengajaran dalam topik cara menangani isu kesantunan berbahasa. Dalam topik ini, saya telah menyediakan grafik yang berkait dengan isu, yaitu sebagai contoh peranan ibu bapa. Jadi, saya telah memasukkan visual ibu bapa di mana murid-murid dapat membayangkan bahwa peranan ini merupakan peranan ibu bapa mereka, dan mereka dapat membayangkan bahwa tanggung jawab itu ialah melalui ibu bapa mereka, seperti itu. Begitu juga dengan peranan institusi, peranan kerajaan, dan juga peranan media massa. Di sini saya telah sertakan sumber rujukan yang telah saya rujuk mengikut gaya penulisan APA edisi 7. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Pagi dan salam sejahtera, nama saya Clariona dan ini adalah tugasan 2 untuk subjek B FMB 1144, yaitu kesantunan berbahasa. Dalam ini terhasilkan sebuah produk pembelajaran interaktif yang mengaitkan kesantunan pertukaran. Kita masuk pada slide yang pertama. Objektif produk ini, murid dapat menekan kepentingan menggunakan bahasa secara sopan dalam pertuturan dan mereka. Yang kedua, murid mereka dapat mengenal pasti contoh kesantunan berbahasa serta ketidaksopanan dalam pertuturan seharian mereka. Dan yang ketiga, murid ini dapat membezakan isi tersurat dan tersirat daripada bahasa yang menggunakan bahasa kiasan secara santun. Kita masuk pada gaya kesantunan berbahasa. Dalam gaya ini ada beberapa gaya untuk kesantunan bahasa. Yang pertama adalah bahasa terbalik. Jadi bahasa terbalik ini menggunakan perkataan yang berlawanan makna yang dan masih boleh paham sebenar ayat tersebut. Sebagai contoh, di sini ayah berkata kepada abang, ayah bilang kepada abang. Tetapi ayah tidak bermaksud begitu. Ayah sebenarnya bermaksud supaya abang tidak membawa kereta lagi untuk mengelakkan dada berlakunya kecederaan atau kemalangan. Bahasa kiasan ini ialah analogi yang terhasil melalui perbandingan sesuatu, perkara, serta yang lain.
Biasanya berbentuk tulisan bahasa umpamaan, perbilangan, patah, serta dan. Ini adalah contoh-contoh. Dua tanda mulia. Berkap sopan penuh itulah sejak usia muda. Okey. Jadi ini ada pantun. Di sini yang kita ini contoh pantun. Okey, pantun ni dia terdiri daripada 4 baris dengan 2 itu adisi. Pantun ni mempunyai rima A, B. Mempunyai rangkap juga. Sebagai contoh, dia E. Itu ada 5 pantun. Okay. Kita masuk pula pada bahasa apaan. Bahasa ini juga mempunyai beberapa jenis. Yang pertama adalah kata ganti nama diri, kedua adalah kata panggilan umum, yang ketiga adalah kata panggilan dalam keluarga, dan yang keempat adalah kata panggilan dalam masyarakat. Okey, dan tajuk yang kedua adalah pengurus airmu. Jadi pengurusan airmu ini penting apabila beraksi dengan orang lain. Kenapa? Sebab pengurusan air muka ini mengembangkan ekspresi kita kerap. Jadi kalau kita itu perkataan atau kata-kata dengan ekspresi muka supaya mendalamnya kesan atau perselisihan. Ini adalah bahan arti interaktif yang saya buat. Contohnya, mari kita tengok. Okey. Di sini murid-murid mereka akan membaca petikan tersebut, penerangan yang mereka baca tadi, dan membaca soalan tersebut teliti supaya mereka faham dan mencari jawapan yang betul. Sebagai contoh, okey. Apabila kita meminta sesuatu, perlu berkata, di sini ada beberapa pilihan jawapan. Jadi kita jawab berdasarkan jawapan yang betul. Okey. Okey. Jadi aktiviti ini berulang dengan soalan-soalan yang seterusnya. Jadi murid-murid boleh menjawab soalan tersebut. Okey. Kita masuk pada kesantunan berbahasa dalam sistem bahasa. Seperti biasa, ada beberapa jenis dalam kesantunan berbahasa. Ada beberapa jenis. Jadi jenis yang pertama adalah binaan kata. Jadi binaan kata ini dia juga mempunyai beberapa jenis dalam binaan kata. Contohnya yang pertama adalah binaan kata tunggak, kedua binaan kata terbitan, ketiga binaan kata majmuk, dan keempat binaan kata ganda. Okey. Okey, ini juga adalah aktiviti interaktif di tajuk ini. Di sini saya menyediakan aktiviti ini, saya menggunakan word wall untuk membuat aktiviti ini. Jadi murid boleh mengimbas QR ini untuk bermain soalan-soalan. Jadi bermain permainan ini. Jadi soalan-soalan yang saya telah buat adalah berdasarkan penerangan saya juga bagi isu kesunan bahasa dalam bahasa. Pergi ke isu berbahasa.
Jadi di sini adalah saya menyediakan mainan dan menggunakan Google juga menyediakan mainan ini dapat banyak alat berkaitan dengan isu serta cara untuk menangani isu kesantunan berbahasa. Oke. Dan ini adalah sumber rujukan. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.